hamba juga telah berjanji sutera akan dihadiahkan kepada Paduka Sri Perkemawira Diraja Temasih. Tembikar pula hamba ingin hadiahkan kepada Permaisuri Sultan Sulaiman Shah bila tiba di Kedah nanti. Ampun tuanku, wah cuma orang belaga, wah tidak memilih orang. Siapa melawan lulukan? Buat ialah masa melunggu lama, bimbang nanti balang lagang tidak habis dijual. Angin bertiup kapal wah berlayar lagi, pulang alpat bekalan wah henti berlabuh. Wah tidak terikat pala alat mana-mana, wah ulang belagang. Wahai cincu, beta sungguh kecewa. Jika begitu kata-katamu, hubungan yang erat telah lama terjalin antara kembayat negara. Bukan sahaja dengan Cina, malah saudagar Arab, saudagar India, juga saudagar dari Jawa. Hubungan baik ini amat beta jaga. Jangan kena nilai setitik rosak susu sebelanga. Tuanku, wah orang melatang, bukan hanya latang sebelah latang. Latang hamba untuk belagang, bukan latang melawah hadiah seperti Solaga Belidau. Biadab sungguh rupanya cincu ini, tuanku. Ampun tuanku, menurut fikiran Patik, tuanku perlu menjatuhkan hukuman yang sewajarnya ke atas cincu ini, sebagai menjadi panduan pada saudagar yang lain. Beta setuju, Madam Menteri. Silakan. Pengawal, pasungkan cincu dan pengikutnya di dalam penjara. Cak! 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 Wah orang belatang dilayan seperti anjing buangan. Wah tidak diadili dengan betul. Wah diadaya! Hati berkata, mata melihat, ada sesuatu yang tidak kena. Orang yang hina tiada keturunan, tidak setaraf darah diraja. Celaka nanti balakan tiba. Baginda sungguh gembira, Kijang dicari buat permaisuri hati. Bahagia tuanku tidak terkira, putera dinantikan tiba.
Aida adalah cahayamu, hanya Tuhanku adalah dunianya yang menerangi seluruh jiwa, penawar hati, pengubat rindu. Sejak pertemuan di Peringgi, menyatakan hasrat di hati, para puteri yang sungguh jelita, Hamba pun turut gembira melihat tuanku bahagia. cinta dan suci kan kekal abadi. Hamba merasa hati berdebar, bagai ada yang tak kena kalau si dia ada bersama. Terubatlah rasa rindu di dada. Jangan menunggu lama, Siti Zahra. Bagai bunga sedang berkembang, hanya menanti dipetik untuk dijadikan hiasan. Oh, Siti Zahra rupanya. Tuanku, siapalah hamba ni tuanku? Tiada siapa yang sudi. Siapa gerangan tuan sekalian? Nampaknya tergesa mencari laluan. Bagai dikejar musuh dan lawan. Apa punca tuan sekalian? Wak orang meniaga. Ada urusan mau segala. Jangan ganggu perihal gua. Gua ada banyak perkara. Orang kembayat jahat rupanya. Suka hati menghukum lagang. Saudagar kita di penjala. Wangkang cincu dibakar. Harta dilampas saudagar berida. Lama yang cedera. Kita akan menuntut bela. Tuanku! Hei! Buyat tau! Kembali negara Trak Wangti. Jalikan dia balang tebusan, ke Cina kita kembali. Hei! Biar tahu untung nasibnya. Hei! Betakan bawa menghadap Ayanda Maharaja, agar dijatuh hukuman setimpal atas dosa kempayat negara atas saudagar kita. Jauh! Jauh! Ayah! Why? Cuy! Jauh! Ah! Hup! Tuanku! 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 Datuk Bendahara,
Beta rasa risau akan keselamatan anak anda Beta, Zainal Abidin. Walau hati berat untuk menerima, tiada kata lagi yang terucap. Mentari membakar diri, ribu taufan melanda. Siangku berhujan darah, malamku beratap air mata. Ampun tuanku. Apa yang telah terjadi, Umar Baki? Jaafar Siddiq telah tercedera. Diserang oleh orang-orang Cincu Cina, tuanku. Bukankah Jaafar Siddiq bersama anak anda Beta berada di hutan untuk memburu? Benar, tuanku. Semasa dalam perjalanan pulang ke istana, Baginda Sultan Zainal Abidin dan rakan hamba telah diserang. Rupanya, dalam wangkang Cincu Cina, ada wakil dari Maharaja Cina yang datang kemari untuk mencari peluang baru di kebaikan negara ini, tuanku. Di manakah Baginda Sultan Zainal Abidin? Baginda telah tercedera dan dibawa lari oleh orang-orang Cincu Cina untuk dijadikan sebagai tebusan. Baginda dijadikan tebusan. Oh, no. Kanda Zainal Abidin telah direrikan entah ke mana. Oh Tuhan, kebaikan negara sudah tidak aman lagi. Anak dia, Bunda, Datuk Bendahara. Ampun tuanku. Apakah sebabnya keamanan kembayat negara kian tergugat sejak kebelakangan ini? Tuanku, sebenarnya orang-orang Cincu Cina tidak berpuas hati atas hukuman yang dijatuhkan ke atas saudagar Cincu tempoh hari. Rupanya keadaan menjadi lebih keruh apabila orang-orang suruhan saudagar Breda telah merampas segala hasil jualan dan membakar kapal Cincu Cina. Orang-orang Cincu Cina sangat marah atas tindakan saudagar Breda. Umar Baki, Tuanku, bawakan Jaafar Siddiq ke kamar tamu istana sekarang. baik tuanku. Ampun Ayahanda. Anak anda risaukan keadaan nasib yang menimpa Kanda Zainal Abidin. Kalau bukan kerana anak anda yang kepunankan daging kijang, sudah tentu kemalangan ini takkan berlaku. Sabarlah anak anda Siti Zubaidah. Kanda, hal ini tidak boleh disimpan lagi. Jika Kanda berat untuk memberitahu, biar adinda saja yang memberitahunya. Ini semua berpunca dari perkahwinan yang tidak sama darjat dan keturunan. Jika Kanda takut untuk melakukan apa-apa tindakan, sesuatu yang buruk akan berlaku. Kanda akan kehilangan anak anda Zainal Abidin buat selama-lamanya. Anak anda Siti Zubaidah. Sebenarnya, sudah lama bonda simpan perkara ini. Kalau ikutkan hati, memang sukar untuk percaya apa yang ditebatkan oleh tukang telik istana. Tetapi setelah peristiwa berdarah yang berlaku di Balai Rongseri, dan kini anak Beta telah diculik untuk dijadikan tebusan, bonda tidak boleh berdiamkan diri lagi. Bukan maksud bonda untuk melukakan hati anak anda. Walau pahit mana sekalipun, anak anda akan menelannya. Katakanlah bonda. Anak anda Siti Zubaidah. Mulai hari ini anak ditinggallah bersama-sama dengan inang pengasuh.
sementara menunggu kapal sampai untuk membawa anak anda pulang ke Pulau Peringgi. Ayahanda, apa maksud bonda ini? Lain sekali bunyi kata-kata bonda. Demi keamanan kembayat negara, kita terpaksa berkorban. Kata-kata tukang teli istana semakin nampak benarnya. Anak anda Siti Zubaidah, bawalah sekali barang-barang keperluan anak anda yang ada di kamar istana ke bilik inang. Dan janganlah sekali-kali anak anda melintas lagi di balai rongseri, juga bermain-main di taman istana. Kelak, musibah besar akan melanda. Demi cinta dan kasih anak anda pada Kanda Zainal Abidin, anak anda sanggup. Kalau itulah kehendak bonda, anak anda Siti Zubaidah, usahlah anak anda berfikir sangat tentang hal anak anda Zainal Abidin. Tanpa anak anda, Zainal Abidin masih ada puteri Sajarah yang lebih tinggi darjat dan keturunannya. Inang, Ya, Tuanku. sediakan semua keperluan Siti Zubaidah. Baik, Tuanku. Tuanku, mari. Kanda, lihat apa yang telah terjadi di depan mata Kanda sendiri. Kerana sikap Kanda yang terlalu ingin menjaga hati Siti Zubaidah, musibah datang silih berganti. Kembayat negara telah kehilangan raja yang berdaulat. Kanda, adinda lakukan semua ini adalah untuk kepentingan dan kedaulatan kembayat negara. Semalam hujan turun, terdengar suara membisik namamu. Hatiku pun terharu mengenal dirimu yang tiada ku tahu. Kemanakah kau menghilang? Tiada pesan, hati risau. Tambah bimbang daku kesorangan, duka kesepian. Semalam hujan turun, aku terkenang waktu bersamamu. Kau membelai daku, terlenalah aku dalam pelukan.
izinkanlah Patik bersama Zahra temankan Tunku. Tak perlulah Raudah. Perjalanan hamba jauh. Hamba tak mahu kalian turut susah nanti. Tinggallah kalian bersama Sajarah di dalam istana. Sedikit pun tidak menyusahkan Patik, Tunku. Memandangkan kandungan Tunku semakin hari semakin sarat. Patik bimbang keadaan Tunku dalam perjalanan nanti. Kalau ada Patik dan Zahra meneman, bolehlah menjaga makan minum dan sakit demam Tunku nanti. Izinkanlah Patik bersama Tunku. Tanpa Tunku, istana ini bukan lagi tempat Patik. Patik rela menanggung segala derita. Jangan risau. Hamba sudah biasa hidup sebagai orang kebanyakan. Tunku, Patik ni nang pengasuh kepada Sultan Zainal Abidin, Tunku. Baginda pun sudah tiada dalam istana. Tiada lagi sebab untuk Patik terus berada di sini, Tunku. Putri Sajarah tidak memerlukan khidmat Patik. Untuk kali ini, kami mohon ampun, Tunku. Kami ingkar dengan kata-kata Tunku. Kami tetap akan bersama dengan Tunku walau ke mana Tunku pergi. Tunku. Berganti hari, bertukar musim, hari demi hari, purnama jadi saksi. Hujan dan panas jadi teman. Apakah ini suratan? Cintanya yang suci murni, Tuhan hanya Kau yang tahu, yang maha mengerti derita baginda puteri. Oh Siti Zubaidah, mengerti mulia, tiada nanti di dunia nyata. Oh Siti Zubaidah, penuh setia, korbankan jiwa dan raga kerana marwah telah dihina, sanggup bergadai nyawa. Hancur sudah segala harapan, hanya takdir menentukan. Hamba pohon doa, sabarlah menanti hari untukmu kan tiba. Putri Zubaidah, hari berganti,
Demikianlah tadi persembahan segmen pertama Siti Zubaidah. Persembahan akan berehat selama 20 minit. We will now have a 20-minute intermission. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke Dewan Philharmonic Petronas. Untuk mengetahui sama ada Siti Zubaidah berjaya mencari dan menyelamatkan Sultan Zainal Abidin, maka saksikanlah persembahan selanjutnya. Ladies and gentlemen, to what extent is Siti Zubaidah successful in finding and saving Sultan Zainal Abidin? Please continue to enjoy the performance. Joh purnama sudah bergulung, siang dan malam tiada henti. Ilmu bertempur gigih digali, kerana Nawaju sudahlah tentu. Niat tersimpan di hati, ada dendam kesumat membara, ada maruah diri ingin ditebus, ada janji mahu di kota. Rukiah putri pantas pedangnya, Zubaidah tak kurang tangkapnya, pencak silat pendekar bertempur, ilmu senjata seluas langit, sedalam lautan, jangan disia-siakan. Tuntutlah bela demi negara, bertahan marwah jika dina. Langkah pendekar pasti berani, berpantang undur sebelum musuh menyembahmu. Anaknya berdua, kemari. Nampaknya tujuan dan haluan anak anda berdua sama. Puteri Rukiah ingin menewaskan Datuk Menteri Yunan yang telah berpakat mengusir baginda dari istana Yunan. Manakala Tunku Zubaidah pula ingin mencari suaminya yang mungkin telah dilarikan ke negeri Cina. Eloklah anak anda berdua bekerja sama, bantu di antara satu dengan yang lain. Tetapi selalu ingat anak anda, kekuatan dan ketangkasan senjata belum tentu dapat menewaskan musuh anak anda. Gunakanlah akal yang bijak. Ayah anda akan mengajar satu lagi ilmu kepada kedua anak anda. Ilmu penyamaran. Dengan demikian dapatlah anak anda menumpaskan musuh anak anda dengan tipu muslihat. Ayahanda, Ya, Ananda. kerana perjalanan anak anda masih jauh, anak anda ingin memohon jasa baik ayahanda untuk menjaga putera hamba, Raja Ahmad. Tidak menjadi keberatan kepada ayahanda, Ananda. Kecil tapak tangan, pondok buruh ayahanda sediakan. Inilah cincin pemberian ayahanda pendeta ulama kepada hamba. Ayahanda simpanlah sebagai bukti bahawa Raja Ahmad adalah waris kembayat negara. Baiklah, Ananda. Sahabat sekalian, mulai esok kita semua akan menukar nama. Hamba akan bernama Panglima Nahar. Dan hamba bernama Saha Pahlawan. Sahabat sekalian, persiapkanlah segala perlengkapan. Kerana sebelum subuh esok hari, kita akan masuk ke Istana Yunan.
Kanda, Adinda tidak menyangka yang Kanda sanggup membantu Adinda. Walau apa cara sekalipun, Kanda sedia membantu Dinda. Kita senasib. Kanda pula tidak disukai oleh bonda mertua, Permaisuri Kembayat Negara. Kanda telah dihina, dituduh pembawa sial kepada Kembayat Negara. Keadaan menjadi lebih teruk apabila suami Kanda, Sultan Zainal Abidin pula, telah dilarikan oleh orang-orang Jincu Cina. Entah ke mana. Itulah sebabnya Kanda membawa diri. Nasib baik ada Raudah dan juga Zarah yang sudi meneman. Selepas ayahanda Raja Yunan mangkat, Dinda telah dilantik menjadi raja. Tapi rupanya perlantikan Dinda tidak disenangi oleh bonda permaisuri muda. Lalu bermulalah pakatan untuk menjatuhkan Dinda. Bonda Dinda mati diracun. Dan Dinda dituduh membunuh bonda Dinda sendiri. Kuasa Dinda dirampas oleh Adinda Tiri Putra Maheran. Ini semua angkara Datuk Menteri Yunan dan bonda permaisuri muda yang inginkan anaknya menjadi raja. Dinda, Datuk Menteri tua lah yang telah menyelamatkan Dinda. Dan sejak itu, tinggallah Dinda di hutan ini, duduk berguru dengan Tuan Syekh. Tapi Dinda tidak boleh ke mana-mana, kerana orang-orang Datuk Menteri Yunan sentiasa memburu Dinda. Bonda permaisuri muda ingin membunuh Dinda, Kanda. Dinda senasib dengan Kanda. Sabarlah, Dinda. Kanda, Raja Ahmad. Kian lama sudah ku menderita semenjak hatiku terluka. Kini ku gembira bila tercipta tunas kasih idaman sukma. Ku letak di kau di taman hatiku, ku siram di kau, ku jaga tiap waktu. Andai di kau tenang, aku berdoa semoga tercapai cita-cita. Segala hukuman akan beta ampunkan jika Tuanku menerima cinta beta, cinta kau.